الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Apakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu secara main-main sahaja? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu ingat kamu tidak akan dikembalikan kepada kami kah? Surah Al-Mu'minun ayat 115. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin, Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini Allah masih lagi memberikan peluang, ruang dan juga nikmat yang sangat-sangat besar, iaitulah kita masih lagi hidup. Kita masih lagi belum bergelar jenazah, yang berarti di sana pintu untuk kita bertaubat, peluang untuk kita minta ampun, time untuk kita deletekan dosa-dosa kita yang terlalu banyak, pastinya masih lagi ada. Di waktu setiap hari sahaja kita melihat ada sahaja kawan-kawan, mungkin adik-beradik kita yang kita kenal, yang kita tak kenal, yang Allah telah tutup peluang untuk bertaubat. Jadi kita syukur dan manfaatkan sungguh-sungguh, kerana mungkin malam ini malam terakhir kita. Tak ada siapa boleh jamin, tak ada siapa boleh garanti esok kita dan lagi dengar azan subuh. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan lagi dirahmati Allah, seperti biasa, pertamanya marilah kita ikhlaskan sungguh-sungguh hati kita. Kita beritahu kepada Allah, ya Allah, ikhlaskan hati ini, ya Allah, jangan kau izinkan walaupun sebesar zarah ataupun yang lebih kecil daripadanya perasaan riya, takabur, sombong, ujub, angkuh, rasa kita ni hebat lebih daripada orang lain, pandang rendah kepada orang lain. Tolong kami ya Allah, jika hati-hati kami ni dihinggapi dengan penyakit-penyakit yang jijik dan keji ni, penat dan sia-sia amal-amal soleh yang kami kerjakan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu. Tolong ya Allah, ikhlaskan sungguh-sungguh hati kami. Ya Rahman, Ya Rahim, kami merayu juga kepadamu dengan sesungguh-sungguhnya. Sebahagian besar daripada kami saat ini, ibu dan ayah kami sedang berada di alam kubur. Kami tak tahu ya Allah, bagaimanalah agaknya nasib dua orang insan yang paling berjasa, yang paling banyak berkorban kepada kami, yang kami takkan boleh membalas kebaikan mereka. Kami merayu kepadamu ya Rahman, Ya Rahim, angkatkanlah, hilangkanlah sisaan kubur ibu dan ayah kami. Lapangkan, luaskan kubur mereka seluas-luasnya. Cerahi dan terangi kubur mereka daripada kegelapan. Ya Rahman, Ya Rahim, sayangilah, kasihilah dan rahmatilah ibu dan ayah kami seperti mana mereka
menjaga kami sejak dari kecil. Ya Rahman Ya Rahim, masukkanlah ibu dan ayah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Tuan-tuan perempuan yang saya muliakan lagi dirahmati Allah, siapa-siapa yang belum berniat iktikaf, sahaja aku iktikaf dalam masjid ni sunat atasku kerana Allah Ta'ala, dan juga supaya kita mendapat pahala yang maksimum, kita niatkan juga di dalam hati kita, ya Allah, kami nak tunggu nak solat isyak berjemaah. Siapa-siapa yang duduk tunggu masa waktu, kata Nabi SAW, sepanjang dia duduk tunggu tu, Allah hitung, Allah tulis pahala seolah-olah dia sedang mengerjakan solat. Jadi tuan-tuan perempuan, pahala dah dua jalan dah. Rasa nak lena, boleh lena. Nah, kuliah saya macam biasa, boleh lena. Cuma jangan semua lena kan? Dah nak mai pun bukan senang. Ayat yang kita baca sebentar tadi dalam surah Al-Mu'minun, satu ayat yang sangat-sangat fundamental. Allah sayang kat kita, sebab itulah Allah suruh kita jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran ni kita kena baca tiap-tiap hari. Tambah-tambah kita makin lama makin berumur, makin kubur duk panggil. Bila tengok kat cermin kan, kadang-kadang rambut pun tak apa nak ada dah. Tengok uban pun hak hitam nak banding hak putih banyak lagi. Ayat-ayat yang sebegini sangat-sangat penting untuk diperingatkan, khususnya kepada saya dan juga pada tuan-tuan semua. Bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, afahsibtum annama khalaqnakum abasa, hampa ingat kami ciptakan hampa ni untuk main-main sahajakah? Tuan-tuan, ada orang dia bagi tidur, dia tak tahu nak buat apa. Dia bagi tidur, dia fikir hari ni nak makan mana, kedai mana hak sedap. Kita hidup, Allah peringat sesungguh kepada kita, bukan hanya seronok-seronok sahaja, bukan hanya untuk main-main saja, ada tugas, ada tanggungjawab. Kita tanyalah diri kita tuan-tuan, kita ni membantu dah agama Allah? Kita ni ada manfaat dah kepada masyarakat? Kita ni ada dah sumbangan kita yang mana orang bila hidup dengan kita, orang terasa jasa, orang terasa kebaikan kita, dan orang seronok dengan kita. Kita bukan cari redha manusia, tapi masing-masing kita tanya, ada dah matlamat hidup kita ni? Dan di waktu yang sama juga Allah tutup ayat ni, Allah kata apa? Wa annakum ilaina la turja'un. Apa ingat apa takkan dikembalikan? Ini yang menjadi masalah. Masalahnya apa tuan-tuan? Dunia ni, hidup kita tak berhenti dekat dunia ni saja. Semua orang tahu. Selepas kita dibangkitkan nanti, tiupan sangkakala yang kedua, fa idza ja'atus sakhah, apabila ditiup-tiupan sangkakala yang kedua dalam surah Abasa ayat yang ke-33, waktu tu semua kita akan dibangkitkan. Bangkit tu tak ada dah kematian lepas tu. Bagaimanalah agak-agak kita ni tuan-tuan? Beres tak beres? Sebab tu bila teringat sahabat-sahabat Nabi SAW, khususnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal Umar? Umar, Masya Allah, orang yang kedua terbaik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelum masuk Islam, Umar terkenal di antara orang yang kuat menyiksa hamba-hamba, sahabat-sahabat hak miskin hak masuk Islam ni. Dan Umar pernah menghunuskan pedang suatu hari nak cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila hidayah menyelinap masuk ke dalam diri Umar, Umar berubah menjadi orang yang sangat-sangat hebat. Sebab itu saya sangat suka berkongsi, mempelajari, mentelaah tentang bagaimana kehidupan Umar Al-Khattab. Daripada orang yang asal seperti yang kita sebut tadi, berubah sehingga Nabi SAW kata apa? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini hadis hasan, Nabi kata, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Kalaulah ada lagi nabi selepas aku,
nescaya dia adalah Umar Al-Khattab. Ada tak? Tak ada, tak ada. Tapi kalaulah ada lagi Nabi, bagaimana Umar jadi khalifah 10 tahun 5 bulan 26 hari lebih kurang. Kalau Sayyidina Abu Bakar lebih kurang 2 tahun setengah, Sayyidina Osman 12 tahun. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bila jadi khalifah, kita semua maklum bagaimana Umar suka ronda, suka cek rakyat dia. Umar suka buat spot check. Malam-malam Umar suka ronda dengan 2 tujuan. Pertama, nak tahu kok ada rakyat dia yang susah, dan yang keduanya Umar nak tengok agama rakyat dia. Bagaimana satu malam Umar bersama pembantu setia Umar, Aslam, ronda jalan, tiba-tiba nampak satu kemah. Di luar kemah nampak seorang ibu duk masak sesuatu. Cerita ni kita pernah cerita, tapi saya suka ulang kerana ianya syarat dengan pengajaran dan iktibar. Apabila Umar menghampiri kemah umpan ni, duk dengar budak-budak duk menangis dalam kemah. Lalu Umar pun tanya kat perempuan ni, apa hal ni awak ni? Lalu wanita ni pun kata, anak-anak aku lapar, anak-anak aku lapar, kami tak ada makanan, kami tak ada makanan. Jadi aku pujuk anak aku kubui hayak, buh ketul batu dalam tu, sambil dia kata kat anak, saya lagi masak, confirm tak masak, dengan harapan mudah-mudahan anak aku tertidur. Umar tak tolong kami pun. Umar Al-Khattab, tuan-tuan, bila Umar dengar-dengar, terus Umar pun kalih muka kepada Aslam, jom balik. Balik bukan balik pergi tidur, tetapi balik pergi ke gudang Baitul Mal. Kita semua tahu, tuan-tuan, kekayaan kerajaan Umar bersamaan dengan 1/4 kekayaan dunia. Bila sampai saja ke gudang Baitul Mal, kata Aslam, aku tengok Umar khalifah, tuan. Umar ambil goni tepung, Umar ambil minyak, Umar ambil yang nu, Umar ambil yang ni. Umar kata kepada Aslam, Aslam, angkat ni semua ni buh atas bau aku. Aslam kata, Amirul Mukminin, jangan, bagi aku yang angkat. Umar kata, lah, angkat buah atas bau aku. Aslam kata, jangan Amirul Mukminin. Tuan-tuan, Umar, tuan-tuan, khalifah. Kerajaan Umar ni daripada Yaman sampai ke Afrika. Di zaman Umar dibuka Mesir. Mesir ni Afrika sebenarnya. Luas jajahan takluk Umar. Dibuka Mesir di bawah pimpinan sahabat yang hebat, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Umar bukan pengurusi JKK, bi Umar khalifah. Sehingga akhirnya Umar kata kepada Aslam, angkat buh atas buh aku, hang nak tanggung ke dosa aku? Aslam pun tak ada choice, tak ada pilihan, angkat buh atas buh Umar. Lalu kata Aslam, aku tengok lepas Umar, aku letak atas buh Umar segala gandum, minyak dan sebagainya. Umar lah jalan punya laju. Tuan-tuan, Umar ni steady ya. Sebab itulah yang membunuh Umar seorang Majusi, Abu Lulu'ah, pengecut, dayus, bacul, kerana dia nak bunuh Umar masa Umar tengah semayang. Di waktu Umar sedang menjadi imam solat subuh, waktu itulah dia main. Mula-mula beberapa orang sahabat di saf yang pertama kena dekat Umar, dia main, dia tarik dengan pisau dia tu, senjata dia, tarik perut Umar, terburai perut Umar, yang akhirnya membawa kepada syahidnya Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Dan Abu Lulu'ah ni di kalangan Syiah dijulang sebagai pejuang pengecut.
Kata Aslam, aku tengok Umar ni jalan punya laju steady Umar. Bak Umar ni syaitan pun takut kan? Hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Aisyah cerita Nabi abang, Umar, kamu lalu jalan mana syaitan tak berani lalu jalan yang kamu lalu. Umar lalu aja tuan-tuan, syaitan terus WhatsApp masuk dalam grup iblis dan syaitan, ni jangan duk lalu jalan ni, Umar lalu. Tapi kita tak ada masalah tuan, kita jalan mana pun, kalau iblis tengok pun dia kata, hello my friend, long time not see, lama tak main mesti gelugong. Tapi Umar, syaitan pun takut. Bila Umar sampai je di tempat perempuan tu, Umar minta kat perempuan tu meh bekah. Lalu kata Aslam, aku tengok Umar sendiri yang uli tepung, khalifah ni, presiden, Umar sendiri yang uli tepung. Bila dah siap uli tepung naik apa semua, aku tak boleh lupa, kata Aslam, satu detik ketika mana Amirul Mukminin Umar bila dah nak roti ni nak bakar, Umar sendiri cuba peridup api ni, Umar tiup ni, aku tak boleh lupa, kata Aslam, bila Umar tiup ni api ni nak bagi nyala, bagaimana abu-abu debu-debu berterbangan lekat di janggut Amirul Mukminin Umar. Aina anta ya Umar, di mana engkau wahai Umar pada hari ini? Aina anta ya Umar, di mana engkau wahai Umar di waktu di Palestin, anak-anak, bayi-bayi, wanita-wanita, orang-orang tua sedang dibunuh dengan sewenang-wenangnya. Aina anta ya Umar. Ini di antara rangkap nasyid yang dinyanyikan oleh anak-anak Palestin. Aina anta ya Umar, di mana engkau wahai Umar? Tahun 637 Masihi, ketika mana Umar Al-Khattab mengirimkan pasukan tentera untuk menakluki Baitul Maqdis di bawah pimpinan panglima perang yang sangat hebat, salah seorang sahabat yang dijamin syurga, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Hebat Abu Ubaidah ni tuan-tuan. Abu Ubaidah di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Az-Zubair, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. 10 ni sengaja saya akan ulang-ulang ni sebenarnya bukan untuk tuan-tuan, untuk saya, supaya saya sentiasa hafal dan saya sentiasa ingat. 10 yang dijamin syurga ni, salah seorangnya Abu Ubaidah. Tahun 637 Masihi, Umar hantar pasukan tentera di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu berhadapan dengan tentera Rom. Menang tentera Islam. Apabila menang tentera Islam, pemegang kunci Baitul Maqdis, ketua padri Kristian, Patricia Sopranos, nama pun tuan-tuan boleh tergelik lidah, dia enggan menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Abu Ubaidah. Sebaliknya dia nak serahkan kunci Baitul Maqdis ni kepada siapa? Kepada Amirul Mukminin Umar di Madinah. Karena tu Abu Ubaidah hantar surat kepada Umar di Madinah, wahai Amirul Mukminin, tolong datang segera ke Baitul Maqdis untuk penyerahan kunci. Umar teruja untuk mai ke Baitul Maqdis. Jarak daripada Madinah ke Baitul Maqdis taklah jauh sangat tuan-tuan, lebih kurang 1500 km. Pembantu Umar siapkan 2 ekor tunggangan untuk Umar, seekor untuk dia seekor. Umar tanya, kalau seekor boleh sampai tak?
Boleh Amirul Mukminin sekok Masya-Allah tuan. Umar khalifah. Umar takut nak mengguna harta negara. Umar kata sekok sekian jarak aku duduk di atas, kamu tarik tali. Sekian jarak kamu pula duduk di atas, aku tarik tali. Siapa yang duduk di atas dia baca Quran yang dia hafal. Dua-dua hafal Quran. Umar pun hafal Quran, pembantu Umar pun hafal Quran. Siapa yang tarik tali semak bacaan orang yang di atas. Maka pergilah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun pergi dengan pembantunya ke Palestin, ke Baitul Maqdis daripada Madinah. Bila dekat-dekat nak sampai dah Baitul Maqdis, seperti mana kita sebut saat ni tuan-tuan, gilang-gilang. Sekejap Umar di atas, sekejap Umar tarik tali, walaupun Umar khalifah. Bila dah nak dekat, dah nak masuk, nak sampai dah ke Baitul Maqdis, nampak dah pintu Baitul Maqdis, waktu tu gilang Umar mengheret tali unta, pembantu Umar duduk di atas. Pembantu Umar pun sedar diri. Pembantu Umar pun kata, Amirul Mukminin, kita dah nak masuk dah ni, kita dah nak sampai ni, meh tuan duduk di atas, biar aku yang tarik tali ni. Apa jawapan Umar tuan-tuan? Bila saya baca tuan-tuan, jawapan Umar ni sangat touching. Umar terus kata kepada pembantu dia, sekarang ni giliran kamu duduk di atas kan, giliran aku tarik tali unta ni kan, kamu duduk di atas, biar aku tarik tali unta. Sesungguhnya aku, kata Umar, sesungguhnya aku tak banyak pahala. Allahu Akbar. Umar bila kata tak banyak pahala tuan-tuan, di waktu Nabi sebut dalam dua hadis. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi masuk dalam syurga, Nabi tengok sebuah istana yang diperbuat daripada emas. Cantik. Nabi tanya malaikat, siapa punya ni? Malaikat jawab, ia milik seorang pemuda Quraisy. Nabi kata, aku duk ingat pemuda Quraisy tu akulah. Layak tak Nabi nak ingat macam tu tuan-tuan? Layak tak Nabi nak ingat istana tu untuk Nabi? Lebih pada tu layak. Nabi kekasih Allah. Lalu Nabi tanya kat malaikat, siapa punya ni? Malaikat jawab, ia milik Umar. Dan riwayat Imam Bukhari, kita pernah cerita dah hadis ni. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bermimpi. Di dalam mimpi Nabi SAW, tuan-tuan, saya nak sebut satu benda yang selalu saya nak sebut bila saya baca hadis ni. Hanya mimpi Nabi SAW sahaja yang boleh dijadikan dalil syariat. Mimpi mana-mana ulama, mana-mana tok guru, mana-mana ustaz tak boleh dijadikan dalil syariat. Termasuk mimpi orang yang tertidur masa kuliah maghrib. Tiba-tiba tersedak maghrib, saya baru dapat wahyu apa? Tak kira. Nabi cerita dekat sahabat, Umar duk ada sekali, aku berada dalam syurga, aku tengok sebuah istana yang sangat cantik, siap duk ada perempuan, siap duk ada bidadari duk ambil wuduk. Aku teringin nak masuk dalam istana tu. Aku tanya dekat malaikat, siapa punya? Malaikat jawab, ya Umar, ia milik Umar. Waktu tu kata Nabi, aku teringat Umar kuat cemburu. Aku teringin nak masuk, tapi aku teringat Umar ni kuat cemburu. Kerana tu aku tak jadi masuk. Menangis Umar berada depan Nabi ni. Ya Rasulullah, takkanlah dengan Tuhan saya nak cemburu. Basah janggut Umar. Tuan-tuan, di waktu Umar tahu ketika mana satu hari di atas bukit Uhud, tiba-tiba bukit Uhud bergoncang, bergegar. Waktu tu yang dia ada banyak riwayat. Salah satu riwayat yang sahih, waktu tu 4 orang ada atas bukit tu. Pertama siapa? Nabi SAW. Nabi SAW. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Umar. Dan yang keempat Sayyidina Uthman. Bila bukit Uhud ni bergoncang, Nabi pun hentakkan kaki baginda yang mulia sambil Nabi kata, Uthbut Uhud, diam kamu wahai Uhud. Tahu tak siapa yang ada atas kamu ni? Aku, seorang Nabi.
As-Siddiq Abu Bakar, dan 2 orang syahid. Siapa 2 orang? Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Umar. Nabi abang lah, dan Umar tahu dia akan syahid. Umar dia tahu Allah dah bina istana untuk dia dalam syurga. Dia boleh kata kepada pembantu dia, sesungguhnya aku tak banyak pahala. Kita ni tuan-tuan tak tahu gini. Kita ni hak hidup, Allah bagi peluang hidup 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita tak tahu tuan-tuan, kita berjalan di atas muka bumi Allah ni, walaupun mungkin orang nampak kita hebat, orang panggil kita ustaz, orang panggil kita penceramah, tapi belum tentu lagi. Takut-takut tengok kita pijak, kita jalan atas muka bumi Allah, sebenarnya rupa-rupanya Allah sedang memurkai kita. Yang ni paling kita takut. Dan kita pun tak tahu lagi sama ada penghujung kita dimasukkan ke dalam syurga ataupun takut-takut na'udzubillah tengok-tengok penghujung kita dimasukkan ke dalam neraka. Sayyidina Umar kata kepada pembantu dia, kamu pun tak banyak pahala, masing-masing kita buat. Lalu Umar masuk ke Baitul Maqdis. Abu Ubaidah sambut Umar. Abu Ubaidah sambut Umar. Abu Ubaidah tengok keadaan Umar, pakaian Umar sangat-sangat dhaif. Lalu Abu Ubaidah kata, Amirul Mukminin, kita nak masuk dalam satu majlis besar ni, padri-padri besar ni duk tunggu kita ni. Boleh tak Amirul Mukminin tukar pakaian? Berlemuh sangat ni kalau bahasa kita. Boleh tak Amirul Mukminin tukar pakaian? Umar dengar tu tuan-tuan, berubah wajah Umar, marah Umar. Terus Umar mengungkapkan satu kalimat yang orang akan sebut sampai hari kiamat. Umar kata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famatabtaghaina al-'izzata bighairi al-Islam azallanallah. Kita adalah satu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Selama kita mencari selain Islam untuk mendapatkan kemuliaan, maka saat itu Allah akan hina kita. Wahai Abu Ubaidah, kata Umar, nasib baik yang sebut ni, yang suruh aku salin baju ni, kamu wahai Abu Ubaidah. Kalaulah orang lain, aku pancung lehernya. Main dengan Umar lah. Tapi Abu Ubaidah tuan-tuan bukan calon-calon sahabat kan. Satu-satunya sahabat yang mendapat anugerah gelaran Nabi kata apa? Aminul Ummah, pemegang amanah umat ini, Abu Ubaidah Jarrah. Abu Ubaidah tuan-tuan dalam peperangan Badar, dia terpaksa berhadapan dengan ayah dia sendiri. Hingga akhirnya dia terpaksa menetap membunuh ayah dia sendiri, Abu Ubaidah. Masuk zaman Umar juga, Abu Ubaidah diangkat menjadi gubernur di Syam. Beberapa kali Umar nak pergi rumah Abu Ubaidah ni, nak tengok macam mana gubernur Umar ni. Zaman Umar tuan-tuan lebih kurang 20 orang gubernur. Semua kena paksa jadi gubernur, semua tak mau jadi menteri besar, jadi ketua menteri. Semua kena paksa. Dan sahabat-sahabat yang hebat-hebat, Abu Ubaidah Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah, Sa'id bin Amir Al-Jumahi di Kuwaifah, dan lain-lain lagi. Sehingga akhirnya satu hari Umar sampai juga ke rumah Abu Ubaidah. Umar masuk rumah Abu Ubaidah, menangis Umar, menangis. Kerana rumah Abu Ubaidah tak ada apa. Gubernur Umar ni, ketua menteri ni, menteri besar ni, tak ada apa. Lalu Umar tak peduli, Umar masuk juga. Bila Umar masuk ke majlis ni, rahib pendeta Kristian duk tunggu ni, tengok Umar masuk ni, menangis mereka, menangis. Ini disebut dalam kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnu Jauzi. Menangis rahib dan pendeta Kristian sambil mereka sebut apa? Kami membaca di dalam kitab kami,
dalam kitab Taurat telah dinyatakan bahawa suatu hari kami akan serahkan kunci Baitul Maqdis ni kepada seorang pemimpin yang dia ada 3 ciri. Pertama, dia sangat adil. Omar sangat adil. Omar sangat adil. Kita ingat tak ketika mana Madinah ditimpa dengan tahun kemarau ataupun disebut tahun Ramadan, kering. Arab-Arab Badui di padang pasir pun mai ke Madinah ni. Omar arah semelih binatang-binatang ni bagi dekat rakyat. Pembantu Omar simpan bahagian daging hak sempoi-sempoi. Tak tahulah batang pinang ke, rimau menangis ke, rimau teresak-esak ke, simpan untuk Omar. Bila Omar mai, Omar tengok ni dagingnya sempoi-sempoi ni, Omar tanya, ni untuk siapa ni? Ni untuk siapa ni? Pembantu Omar kata, ini untuk Amirul Mukminin. Terus Omar dengar Omar kata, seburuk-buruk pemimpin adalah aku. Aku makan kenyang dalam keadaan rakyat aku lapar. Menangis Omar. Langsung Omar tak jamah, Omar tak sentuh lagi. Kata rahib penita Kristian, pertama, dia sangat adil. Omar sangat adil. Yang keduanya, pada bajunya ada 17 tampalan koyak. Ketika mana Omar masuk tu, rahib padri Kristian, mereka kira, mereka tengok, mereka hitung berapa tampalan jahitan di jubah, di pakaian yang Omar pakai. Aina anta ya Omar? Saya bila baca ni tuan-tuan, saya bermalu. Sebab kat baju saya pun tak ada. Kita baju jubah dah ada. Pergi Mekah buat lagi 2 hari siap kan tuan. 2 minggu baru balik. Buat di Mekah ni. Lagi ada orang tanya, Ustaz buat mana jubah? Abang saya siap supaya tak payah tanya. Buka almari ni tuan-tuan, tak tahu nak pakai baju mana tau kita. Allah Akbar. Dah bukanlah nak suruh esok tengok-tengok kuliah mai subuh, esok tengok baju Omar 17, dia bantai 20 tampalan jahitan baju. Dah bukanlah nak suruh buat macam tu kan. Tapi nak abang kata Omar ni disebut dalam Taurat. Ini karangan Imam Ibn Jauzi. Dan yang ketiganya, kata rahib penita Kristian, kenapa kami menangis? Kerana dalam kitab kami menyebut ciri yang ketiga, dia akan masuk untuk menerima kunci ni dalam keadaan dia mengheret pembantunya. Pembantu dah duduk di atas. Kerana tu rahib berita Kristian menangis. Balik pada cerita tadi tuan-tuan, Omar dengan perempuan hak rebuih tu, yang Omar duk uli tepung. Bila Omar nak bakar ni, nak buat roti ni, kata Aslam, aku tak boleh ingat ketika mana Amirul Mukminin Omar nak hidupkan api ni, Omar tiup debu-debu abu ni berterbangan lekat di janggut Amirul Mukminin. Aku tak boleh lupa detik tu. Aina anta ya Omar? Di mana engkau wahai Omar? Omar bakar roti apa semua tuan-tuan. Bila dah siap Omar bakar, Omar sendiri serve bagi budak-budak tu makan. Dan juga mak dia. Budak-budak ni lapar makan. Bila dah habis bagi makan, Omar pun langkah nak balik. Tiba-tiba Omar patah balik. Aslam tanya, ada apa Amirul Mukminin? Omar kata, aku nak pastikan betul ke budak-budak ni kenyang. Kerana budak-budak di antara tanda mereka kenyang, mereka akan lena. Tapi kalau orang tua kalau lena belum tentu kenyang tuan-tuan. Kan? Kadang kecil manis, kan? Tanya Dr. Rahim kan? 3 serangkai dan sebagainya. Kadang kuliah tak start lagi, baru duk betul mikrofon, lena dah. Kan? Kadang bukan pasal kenyang. Bila Omar dah tengok budak-budak ni lena, Omar pun nak pergi. Perempuan ni kata, kamu lebih layak menjadi Amirul Mukminin daripada Omar.
Umar senyum je tuan-tuan. Orang yang ikhlas macam tu tuan-tuan, orang yang ikhlas macam tu, dia tak ada heran orang nak kata apa. Yang penting apa Allah kata, yang penting apa Allah kata. Orang yang ikhlas, pujian orang tidak akan menyebabkan amal dia bertambah, cacian dan makian orang tidak menyebabkan amal dia berkurangan. Tuan-tuan perempuan yang saya muliakan lagi dirahmati Allah. Lalu Umar pun balik kata Islam, aku tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku tengok bila Umar balik malam tu, Umar tak tidur langsung. Sepanjang malam Umar menangis kerana takut kepada Allah. Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan lagi dirahmati Allah. Ini siapa ni? Inilah Umar Al-Khattab, yang merupakan orang yang kedua terbaik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Amr bin Al-As yang kita sebut tadi tuan-tuan membuka negara Mesir, apabila Amr nak perbesar, tuan-tuan kalau pergi Mesir ada satu masjid, Masjid Amr bin Al-As. Sampai hari ni dah. Ketika mana Amr nak perbesar masjid tu, ada tanah yang berhampiran dengan masjid milik orang bukan Islam. Amr minta nak beli, dia tak mau, nak beli, minta nak beli, dia tak mau. Akhirnya Amr guna kuasa dia sebagai gubernur, ambil tanah tu. Hak orang bukan Islam ni pergi mengadu pada Umar di Madinah, pergi mengadu kepada Umar di Madinah. Bila pergi mengadu pada Umar, habaq tanah dia dirampas oleh Amr ni untuk buat masjid. Lalu Umar buat apa tuan-tuan? Umar ambil tulang, Umar garis atas tulang tu, garis dua. Umar kata kepada orang bukan Islam ni, hang balik, hampir bagi kepada gubernur aku Amr bin Al-As tulang ni. Kau ni pun tak tahu apa, dia pun ambil, dia balik. Bila sampai di Mesir, dia pun jumpa Amr bin Al-As, dia kata ni Umar kirim tulang ni. Lalu Amr bin Al-As terus agahkan supaya tanah dia ni dikembalikan balik pada dia. Hak nak buat masjid tadi tuan-tuan, hak dia ni terpinga-pinga. Apa makna Umar bagi tulang ni? Apa makna Umar bagi tulang ni? Maknanya, jawab Amr bin Al-As, Umar suruh aku memerintah secara adil, dan kalau aku tak bagi balik tanah kamu ni, Umar garis itu maksudnya apa? Leher aku akan dipancung oleh Umar. Tuan-tuan perempuan yang saya muliakan lagi dirahmati Allah, inilah Umar Al-Khattab, yang mana di dalam satu hadis Nabi SAW sebut di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi kata di kalangan umat-umat dahulu ada orang yang dianugerahi ilham, dan kalaulah ada di kalangan umat aku yang dianugerahi ilham ni, dan kata Nabi mereka ni bukan daripada nabi-nabi dan bukan daripada rasul-rasul, kalaulah ada di kalangan umat aku ni orang yang dianugerahi ilham, dia adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu tuan-tuan, Umar ni di antara kelebihan Umar sangat alim. Beza alim dengan abid. Abid ni ahli ibadah, alim ni orang yang faqih. Siapa yang lebih mulia tuan-tuan? Orang yang alim, orang yang berilmu banding dengan ahli ibadah. Ada orang rajin ibadah, tapi kadang-kadang ibadah yang dia buat tu tak apa nak kena. Kadang merepek sorry to say that kan. Kadang banyak riwayat-riwayat al-sahih amal-amal yang Nabi habaq, dia tak buat, dia pergi cari hak benda pelik-pelik.
Umar sangat alim. Tuan-tuan tahu tak, Umar study surah Al-Baqarah. Umar tadabbur surah Al-Baqarah 10 tahun. Umar study surah Al-Baqarah dan Umar menguasai. Lepas Umar menguasai, Umar buat kenuri, sembelih unta seekor. Ini kata Umar sangat alim. Sehingga dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bermimpi. Nabi SAW pernah bermimpi. Nabi tengok orang pakai jubah. Tiba-tiba ada seorang jubah dan meleret panjang, dan orang tu Nabi kenal, dan dia adalah Umar. Lalu sahabat tanya, apakah maknanya, apakah takwil mimpi ni? Lalu Nabi jawab, ilmu Umar. Kata Umar, bila tengok orang, tengok muka orang, Umar boleh tahu. Umar boleh tahu dia ni siapa. Kerana Umar dianugerahi ilham. Jadi tuan-tuan perempuan yang saya muliakan, lagi dirahmati Allah, sedikit sebenarnya cerita-cerita ni saya pernah cerita dah dulu kan. Sedikit cerita ni kan tuan-tuan kan, sajalah kan, untuk kongsi, walaupun mungkin kita balik dengar sikit, tetapi baliklah sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana untuk menjadi ahli syurga ni bukan senang. Siapa-siapa yang nak jadi pemimpin, tak kira lah pemimpin kecil ke, pemimpin besar ke, pelajari, kenali, study tentang seorang manusia yang hebat yang namanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar diuji dengan dunia, dengan kepimpinan, tetapi dunia sedikit pun tidak lekat di hati Umar. Jadi saya rasa cukuplah tuan-tuan, sebab tekak saya pernah sakit lah. Saya ceramah dia tak sedar diri. Dia pun insya-Allah. Jadi saya rasa dekat tu saja. Makasihlah kerana sudi panggil saya main malam ni. Bila pula tak tahulah nak boleh main. Kan, apapun seronok main masjid tuan-tuan ni. Sebenarnya rindu kat masjid Gulgong ni. Kan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan perempuan yang saya muliakan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.